Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, apa khabar? Assalamualaikum anda penonton-penonton wanita hari ini yang telah pun bersama dengan kami ketika ini secara langsung di Culture TV dan juga yang tonton kami stream secara langsung di Tonton HD dan juga di Facebook WCTV3. Buat apa tu? Mungkin tengah tak sabar kan bila pukul 12 ni sebab apa dia nak tahu apa yang kita bawakan hari ini dan apa agaknya yang mungkin memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kejap lagi kita akan panjangkan. Tapi sebelum tu ada banyak sebenarnya kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Carnival Jom Heboh. Okey, untuk orang-orang yang berada di selatan, Carnival Jom Heboh yang dah pun masuk tahun ke-20 akan kembali lagi sekali di Johor Bahru. Jadi anda berpeluang untuk temui selebriti studio tonton drama sangat. Ada Wani Carey, ada Syihazi K, Umi Nazira, Sazifala dan juga ramai lagi. Ada juga selebriti media Primas, maskot animasi seperti Mina Mila, Little Ama dan Alif Sofia. Juga anda boleh kunjungi Dinoland di booth NSTP dan boleh sertai Bulletin Challenge serta pelbagai pertandingan dan permainan menarik. Ada juga pesta makanan dan banyak hadiah percuma yang boleh anda menangi sepanjang hari. Jadi jangan lepaskan peluang ni bagi anda yang berada di selatan di Johor, khususnya orang-orang Johor ni jemput datang ke Carnival Jom Heboh. InsyaAllah kami akan bersama dengan anda mulai esok hingga hari Ahad nanti. Kita jumpalah dekat sana nanti dan mungkin juga kita meriahkan Carnival Jom Heboh itu nanti. Baik, dan seterusnya kita nak kongsikan juga berkenaan dengan apa yang nak kami bawakan hari ini. Kalau kita bercakap mengenai hari demi hari, pastinya kita pasti diuji dengan sesuatu yang mungkin kita tak boleh nak terima ataupun bagaimana untuk kita nak berdepan dengan situasi itu. Tapi sebenarnya ada caranya. Nak tahu, kita nak kongsikan dahulu TikTok ini. Yang baik adalah menjadi orang yang sering terluka. Kerana kita sering sangka bahawa orang di sekeliling kita juga sama baiknya. Tapi mereka tak sebaik yang kita sangka. Tapi kita harus terus menjadi orang baik. Kerana orang yang baik adalah orang yang senantiasa berdamai dengan takdir. Dan dia menjadi orang yang menang, orang yang tenang. Orang yang baik, orang yang selalu sering terluka. Tapi dengan luka dia banyak belajar menjadi dewasa. Setiap kali aku dapat takdir yang aku tak suka, aku cuba untuk menerima benda tu dengan cara berdamai lah. Sebab kita hamba. Kita nak minta lebih-lebih pun kita segan. Kita nak, orang kata apa, nak request lebih-lebih pun kita segan. So kalau kau tanya aku, apa-apa yang jadi dalam hidup aku ni, yang pertama sekali, setiap kali ni benda yang aku tak ingin benda tu jadi dan terjadi dalam hidup aku, berdamai. Walaupun sukar, tapi dia tak mustahil. Jadi itu perjuangan kita untuk kita menerima. Sebab kalau kita tak berdamai dengan setiap takdir kita, kita tak akan boleh menerima takdir-takdir yang baru. Kita tak akan boleh menerima cerita baru, tulisan baru dalam kamus kehidupan kita. So nak tak nak, apa-apa yang jadi, kena berdamai terlebih dahulu. Siapa kata dia kuat? Dia hanya menyembunyikan tangisnya. Siapa kata hidup dia senang? Dia hanya menyembunyikan dukanya. Kerana dia tahu, sebanyak apapun simpati, dia tetap akan menjalaninya sendiri. Itu dia tadi. Seperti yang telah pun Fatin kongsikan dan juga daripada rangkuman bingkisan TikTok itu tadi, ada pelbagai cara untuk kita berdamai dengan takdir. Ada dalam kalangan kita ni, perjalanan hidup kita ni pastinya berbeza-beza. Ada saat suka, ada saat duga. Orang putih kata each and every one of us ni ada kita punya own struggle. Kita ada kesusahan, kita ada kesedihan dan juga kepayahan kita sendiri. Tapi bagaimana cara untuk kita menerima dugaan, cabaran ini, itu bergantung kepada kita, Fatih. Betul-betul. Dan ada juga kadang-kala antara mereka ini yang kata, oh senanglah cakap. Tapi bagaimana untuk kita sebenarnya mendapat satu kekuatan melalui kita berdamai dengan takdir. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dua tetamu hebat kita di studio. Tapi sebelum tu anda mungkin boleh kongsikan juga pengalaman anda, soalan-soalan yang ingin kami tujukan kepada panel-panel kita sebentar nanti. InsyaAllah. Dan orang kata macam Fatih katakan tadi tu, cakap memang senang, nak dilakukan
mungkin susah, tapi kalau ada sebarang persoalan, cara bagaimana untuk kita belajar berdamai dengan takdir ini, anda boleh terus kongsikan di laman sesawang WHI TV3 di Facebook dan juga di Instagram kami. InsyaAllah kami akan santuninya selepas ini, tapi kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Siapa tu? Pak Din bawa semua balisa. Puan yang suruh. Terima kasihlah Pak Din. Terima kasih banyak-banyak. Pak Din bagi tahu dekat diorang lagi. Saya sampaikan salam saya. Salam sayang daripada saya ni Pak Din. Terima kasih banyak-banyak. Cik Lisa, Apa lagi? Pak Din perlukan kunci kereta. Sekarang ni saya nak tanya awak. Kalau saya tak meniarap dekat sini, saya nak duduk dekat mana Cuba awak tengok. Rumah awak ni apa yang ada? Apa yang ada? Tak ada apa-apa, Wak. Saya ada pilihan ke? Itu dia sedutan drama Cari Aku di studio. Saya suka yang itu. Saya ada pilihan. Saya cakap apa? Okey, di mana kita tonton tadi tu nampak betapa committed. Okey. Dan hari ini kita nak bawakan sedikit. Ini masalah sebenarnya kalau kita berdua. Kita nak bawakan satu emosi ketenangan lah di mana kita berdamai dengan takdir. Dan hari ini sebenarnya kita tahu dalam kalangan kita berdepan dengan segala jenis permasalahan, ada dari segi keuangan, dari segi keluarga, bebanan dan apa sahaja. Tapi hari ini kami akan kongsikan bagaimana agaknya untuk kita lebih tahu bagaimana untuk menguruskan emosi kita sekaligus berdamai dengan takdir. Wak, saya minta maaf tahu. Awak tak saya tak mampu nak berdamai tadi, Wak, sebab macam tiba-tiba tajuk drama tu tunggu aku di syurga. Jumpa aku di syurga. Tiba-tiba Wak cakap jumpa aku di studio. Dapat kita nampak Wak punya committed tu. Jangan ulang-ulang, Wak. Okey, Wak. Okey. Tapi saya kira inilah perkara sebenarnya kan. Dalam kehidupan ni ada saat suka, saat duka dan sebagainya lah. Dan dalam kita bergelak ketawa ni sebenarnya, mungkin ada juga dalam kalangan penonton-penonton kita sekarang ini sedang mengharungi pelbagai pahit getir, cabaran dan juga dugaan dalam kehidupan. Ini yang kita nak kongsikan pada hari ini. Mudah untuk kita tuturkan perkataan maaf, terima, pasrah dan juga reda. Tapi bagaimana untuk kita belajar untuk berdamai dengan ketentuan yang telah pun diberikan oleh ilahi ini. Ini kita nak kongsikan hari ini, topik ini bersama dengan dua panelis kita di studio. Tapi ini kita nak bacakan dulu komen daripada rakan kita di Facebook ni. Daripada Thursday, hai Atok. Dia kata, hai WHI TV3, sudah ditakdirkan. Atok minat WHI. Terima kasih Atok. Atok terbaik. Harap nenek tak marah lah. Tapi dia kata, Atok dengan nenek sudah ditakdirkan hidup bersama hingga ke jannah. Pahit maung, hadap sama-sama. Sampai sekarang, tiada istilah perdamaian. Seronok kita dengarkan macam tu. Okey, dan hari ini kita bawakan dua orang seperti mana kami janjikan. Kita ada Liza Abdullah di sebelah sana. Dan juga kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, penceramah bebas kita untuk hari ini. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Ceria. Ustaz dah gelak dah awal tadi sebenarnya. Satu tadi macam gemuruh pula. Awak janganlah. Surga dengan studio. Jauh jugalah. Tak marah pelakon. Tak. Tapi sebab kita betul dekat studio. Betul. Dia committed sangat lah tu. Okey. Kita tutup berkenaan dengan Okey. Sorry. Kembali ke studio. Kita berdamai lah. Kembali ke studio. Okey, kita nak cakap tentang konteks berdamai ini. Kalau kita cakap berdamai ini, Ustaz dan juga Liza, kita bercakap tentang bagaimana kita sebenarnya sama-sama mengambil titik tengah yang positif dan kita berdamai. Namun hakikatnya bukan mudah untuk kita melalui fasa ini, Ustaz ya. Ada orang yang mungkin melalui fasa kesakitan dalam kehidupannya. Ada orang yang mungkin rumah tangga yang dibina tidak mendapat bahagia. Ada orang yang ditimpa kecelakaan dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya Ustaz untuk kita fahami tentang apa yang kita bawakan pada hari ini? Bila kita sebut hidup, maknanya ujian. Ramai orang mencari wonderful life. Tapi tak ada the real wonderful life in Jannah, dalam syurga. Hidup di atas muka bumi satu ujian. Maka hidup adalah sebuah makna. Kena tahu,
meaningful life. Meaningful dengan wonderful life dua benda beza. So bila meaningful life ni kita kena lalui test-test tu. Ada orang diuji dengan kekayaan. Kaya pun satu ujian. Adakah dia berdamai dengan takdir, dengan kesyukuran? Miskin juga satu ujian. Adakah dia berdamai dengan takdir, dengan kesabaran? So bila kita sebut macam ni, ada orang badan fit, sihat, tiba-tiba dia naik basikal jatuh, pecah kepala dan lumpuh ketika usia 33 tahun. Tak boleh berjalan. Ada syarikat oil and gas. Pendapatan ratusan ribu jutaan setahun. Bayangkan, tiba-tiba lumpuh, tak boleh bergerak. Dia kata, Ustaz, duit banyak mana pun tak guna. Saya nak minta pada Allah, Ustaz doakan saya boleh jalan kembali. Masya Allah, kita suruh dia berdamai dengan takdir, dengan terima dulu. Okey, dia ada 4 stage. Ustaz. Bila orang diuji, dia ada 4 stage. Stage pertama, bila diuji, dia keluh kesah. Ini level kita panggil orang Islam. Bila diuji, dia keluh kesah. Level orang soleh, bila diuji, dia sabar dan solat. Level orang yang mukmin, bila diuji, dia redha. Redha ni apa? Dia susah nak faham. Redha ni relax dan terima. Dia relax. Okey. Ni yang terbaik yang Allah atur untuk aku. Allah tahu. Patutnya ada orang tanya, kenapa aku, ya Allah, patutnya aku mati terus. Kenapa aku jadi cacat macam ni, ya Allah? Don't say that. Allah tahu. So bila dia terima, dia cacat, and then dia bina kebolehan yang lain, Allah bersama dia. Dan last sekali, orang yang bersyukur adalah orang yang bertakwa. Bila ditimpa musibah, dia syukur. Alhamdulillah. 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 The power when you say Alhamdulillah, jiwamu akan jadi lapang, hatimu akan jadi tenang. Ramai orang tak bersyukur. Sebab apa? Sebab tu dia tak boleh berdamai dengan takdir. Ada ramai perempuan-perempuan yang hebat, yang berjaya. Tapi mereka sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun belum ditemukan dengan pasangan. Kalau mungkin Allah tahu bila ditemukan pasangan, mungkin hidupnya sengsara. Dan ada juga orang wanita-wanita, lelaki yang handsome, tegap, segala-galanya ada. Tapi masih belum dapat pasangan. Sebab mungkin bila dia berkahwin, dia menderita. Kuasa Allah Ta'ala. Ada orang ni, dia sakit. Dia sakit. Kalau dia sihat, mungkin dia dahaka pada Allah. So kita sama-sama doa, apapun situasi, ada 2 perkataan. Sihat dan taat. Mudah-mudahan yang ditimpa ujian, contohnya kanser ke apa semua, Allah kurniakan kesihatan. Dan jangan jadi orang derhaka bila sihat nanti. So sihat dan taat. Wallahu sihat a'lam. dan taat. Betul. Saya suka apa yang Ustaz katakan tadi, sihat dan taat, wonderful life dan juga Meaningful life. Okey, kita nak bertanya jugalah, kalau kita bercakap mengenai kita berdamai dengan takdir ni Ustaz ya. Kadang-kadang ada juga faktor kekuatan mental dan juga orang di sekeliling kita juga memainkan peranan. Kita nak tanya kepada Liza Abdullah. Tadi sebab Ustaz ingatkan tanya itu Tis. Dan mungkin Kak Liza sendiri ada orang kata fasa-fasa yang sebelum ini kita rasa macam kenapa ini banyak perbandingan antara kehidupan orang lain dan kita persoalkan ujian untuk kita tu. Tapi kalau kita melihat Kak Liza sekarang ini, dia lebih macam lebih tenang. Waran je tu. Iya ke? Tapi saya kira inilah Liza Abdullah. Inilah Dulu dan sebenarnya. sekarang orang tak boleh tebak apa yang ada dalam hati. Betul. Mungkin boleh kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustaz sebelah kan. Okey, kalau kita nak bercerita tentang berdamai dengan takdir, perkataan damai itu sendiri, damai, kedamaian, apa-apa benda pun kalau berdamai akan jadi baik. Permusuhan ke atau apa saja. Jadi mungkin kakak ni mungkin pengalaman hidup lah. Of course memang orang cakap, betul lah macam orang cakap, engkau cakap senalang kau tak kena kan. Okey, disebabkan pengalaman itulah membuatkan kakak insya-Allah kan, sebab kita sedar kita ni hamba, kita dilahirkan kat dunia pun bersebab kerana kita akur kepada kita punya pencipta. Jadi dia yang mencipta kita, dia mengaturkan hidup kita, tetapi jangan lupa kita ada doa kita, kita ada senjata kita. Tapi betul juga Ustaz kan, kadang dalam doa pun kita doa tak masih lagi kan. Tapi saya ambil pendekatan, percayalah walau apa keadaan sekalipun, at the end of kita punya penghidupan tu kita akan dapat apa yang kita dululah macam kita kesahkan, tapi nanti kita akan kata, patutlah dulu aku macam ni. So benda itulah yang kita susah nak dapat, tapi percayalah kalau kita yakin bahawa segala yang terbaik hanya pada Allah,
kita secara tak langsung, insya-Allah kita akan slowly berdamai. Itu yang akak rasa dalam kehidupan. Okey. Dulu kita selalu komplain. Contoh Ustaz, boleh tak cakap banyak? Boleh. Okey, komplain masa kita muda ataupun masa kita sekarang sihat lagi Ustaz. Sekarang muda Kamu lagi. muda lagi. Muda lagi. Okey, contoh job lah, kerja. Contoh dulu masa kita awal-awal kita ingat kita hebat, every time kita dapat kita lah. Tapi ada satu kita kenapa tak panggil contoh Kenapa? Tapi dulu tapi sekarang tak. Sekarang saya bersyukur. Saya rasa ya Allah syukur alhamdulillah. Mungkin job ni lebih susah untuk orang yang tu yang lebih memerlukan. So benda tu slowly ya Allah itu betul lah. Itu yang slowly perkataan damai itulah yang memang terbaik dalam permusuhan pun apa benda bergaduh bercakaran pun tak guna, mencari titik sefahaman dan perdamaian. Sebab tu perkataan damai itu sangat hebat. Berdamai dengan takdir apa saja pun kita kena redha lah Ustaz. Betul. Saya suka apa yang Liza katakan tadi. Saya kira betul dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita memang akan ada persoalan-persoalan yang kita tanyakan pada diri kita sendiri. Macam Ustaz katakan tadi, kenapa aku? Lepas aku lagi. Tapi bila kita bertenang dan kita merasakan mungkin ini mungkin contohnya macam Liza katakan tadi, transit kepada dirinya untuk dikongsikan kepada orang sekeliling ataupun rezeki itu diberikan kepada orang yang lebih memerlukan, bermakna kita lebih tenang dengan diri kita. Tapi Ustaz, sebelum kita sampai ke fasa ini, pastinya kita akan melalui pelbagai cabaran dalam kehidupan. Bukan sedang dan juga mudah untuk kita belajar terima, untuk belajar redha tadi tu. Bagaimana untuk kita mendidik diri kita ni untuk menerima apa saja yang berlaku? Bukan saja dari sudut kesihatan, sudut rezeki, pasangan, anak dan sebagainya. Pasangan tu kan? Sabar. Allah bukan tanya. Sabar Fizaya. So Ustaz buat formula untuk penonton 5S 2Z. S yang pertama syukur. Bila kita bersyukur, jiwa kita jadi tenang. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah berbohong. Kalau kita sebut alhamdulillah, rasa sempit lagi. Alhamdulillah ya Allah. Kau uji aku. Why me? Why not me? Itu patut kita tanya. Allah sayang aku, maka Allah uji aku supaya aku meninggalkan kisah-kisah silam dulu. Yang kedua, masya-Allah, kita kena sangka baik pada Allah. Bagaimana nak berdamai? Dengan sangka baiklah. Qala Rasulullah, qala Ta'ala, anna abdal zanni abdi bi. Allah ikut sangkaan hamba dia. So the king of positive thinking adalah sangka baik pada Allah. Allah dah tahu yang terbaik untuk aku. Allah dah tahu. Ini yang terbaik daripada aku jadi seseorang yang derhaka pada dia. Mungkin ini yang terbaik untuk aku. So, dia jadi lebih tenang. Ada satu kisah nak share pasal ni. Dulu, masa Ustaz sekolah kat Melaka, naik bas ekspres. Naik bas ekspres dengan kawan Ustaz. Bas ekspres bergerak sebelum subuh. Selepas subuh. Dekat waktu subuh. Kebetulan bas ekspres tu dekat dengan surau. Ustaz kata, kawan Ustaz, jom kita solat dulu. Banyak jalan dah ni. Banyak jalan dah ni. Tak apalah, aku solat dulu. Pergi naik atas surau, solat kejap. 2 rakaat je. Turun-turun, bah dah jalan. Tiba-tiba Ustaz kata, tak apalah, kena beli tiket yang lain. Dan besok, bila kita orang sampai Melaka, dapat berita, besok bas yang naik awal tu aksiden dan kemalangan mati semua. Ada sebab. Ada sebab. So, sangka baik. Aku terlepas bas. Kadang-kadang aku terlepas peluang. Aku terlepas job. Aku terlepas rezeki. Aku dah masuk tender. Tiba-tiba dah confirm. Dah dapat LOI dah. Tiba-tiba cancel. Kita jangan mengeluh. Sangka baik pada Allah. S yang ketiga, jaga solat. Solatlah walaupun kita masih ahli maksiat. Solatlah walaupun kita orang jahat. Lama-lama solat tu dia training diri kita jadi orang baik. Dan S yang seterusnya, sedekah. Kan sedekah ni, cucilah dosamu dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu bersedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Sedekah. Orang yang suka sedekah orang sayang. Bukan. Dalam satu hadis pula, mereka yang suka bersedekah dicintai Allah, disayangi makhluk, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Kan dah tenang tu. Dengar pun Allahu Akbar. So, dan S yang seterusnya, seimbang. Kena seimbang. Seimbang ni maksudnya kita kena buat jadual dalam hidup kita. Ada orang dia career je. Ada orang ride je. Ada orang keluarga je. So, dia tak seimbang. So, dia akan unbalance dan mudah jatuh. Kalau saya bawa motor, saya kena seimbangkan motor saya. Kalau lebih ke kanan, terbaring. Kalau lebih tinggi, tergolek. So, hati-hati.
Nak pula turun daripada Cameron Highland hujan lebat. So kita kena careful. Tak bolehlah laju seperti biasa. Seimbang ni penting. Dan 2 Z. Z yang pertama, zikir. Ikan mati tanpa air. Hati mati tanpa zikir. Pujuk hati kita banyakkan zikir. Dengan mengingati Allah, jiwamu akan jadi tenang. So senang je berdamai dengan takdir. Dan last sekali, ziarah. Ustaz, amalkan ziarah. Banyak orang-orang yang lumpuh, orang yang sakit, kita ziarah. Bila kita ziarah, kita belajar daripada orang. Ya Allah, bahayanya bawa motor laju-laju. Dah patah tulang belakang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah. Semalam Ustaz jumpa dekat Cameron Highland, orang yang cacat. Lebih kurang tinggi ni je. Kita panggil dia Along. Dia orang dekat Melaka. Kebetulan dia orang baru melawat 2-3 madrasah. So tanya dia, macam mana? Along kata, jangan takut, jangan gentar. Allah ada. Masya Allah. Oh, so bila dia, kita, saya kata Haji baru kena potong kaki sebelah. Haji ada sebelah lagi. Haji kena syukur je. Oh, ya betul lah. Kalau dua-dua belah. Haji tahu tak? Ni bayang. Ni, yang besar ni je. Ni. Kebetulan ada yang terputus tangan. Ustaz, saya tak ada apa-apa Ustaz. Saya dah rasa guna tangan ni 37 tahun. Tiba-tiba termasuklah mesin putus. Kalau saya jadi macam dia, dia dah umur 30 lebih dah. Tapi panjang itu je Ustaz. Orang Melaka dia bergurau kan. Saya kata, ya Allah, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mari berdamai dengan takdir. Banyak ni yang saya pelajari ni terus masuk kat dalam ni. Okey. Dan saya kira bukan itu saja. Banyak lagi yang kita nak kongsikan daripada Liza dan juga Ustaz sendiri. Fatin, saya kira ramai juga rakan-rakan kita di Facebook yang ada luahan-luahan hati, persoalan-persoalan mereka yang akan kita bacakan dan santuni selepas ini. Ya, tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga rakan-rakan kita di luar sana apa pendapat mereka. Dugaan saya yang paling mencabar ialah ketika saya kehilangan kerja. Kehilangan kerja, lepas tu saya tak ada backup. So, bila tak ada backup ni, susah sikit lah. So, dalam 1 bulan, 2 bulan macam tu, of course lah kita cuba nak cari kerja kan. Tapi, tak ada interview, tak panggil kita. So, kat situ kita dah mula meragui lah diri kita macam boleh tak ada kerja. Dugaan paling mencabar yang saya pernah, saya kena tipu dengan sahabat pasal bisnes sendiri. Ini dalam amount 3,000 hingga 4,000. Lepas tu, time tu memang betul-betul tak ada duit dan nak pinjam orang pun memang takkan lah sebab malu kan. Kadang-kadang orang ni dia punya cabaran tu daripada kewangan, daripada masalah kehidupan dia, anak-anak, pekerjaan dan sebagainya kan. Saya tahu mungkin saya pernah buat salah sebelum ni. Kalau saya kena hujan, saya akan fikir mungkin ni Allah nak bagi petunjuk. Sebab kau pernah buat salah sebelum ni. So ini ujian kau lah. So kau kena terima apa pun kau kena hadap. Kita cuba atasi dia dengan cara kita cuba benda tu kita cuba slow kita cuba settlekan tau. Sebab apa, macam kalau kita cuba bercerita dengan orang sekeliling ke apa ke, benda tu tak menyelesaikan masalah. Kebanyakan orang dia lebih suka mendengar, akhirnya dia akan mengutuk. Betul? Kalau pasal takdir ni memang very subjektif lah kan. So basically kalau pasal takdir, kita hanya kena terima seadanya dan sabar je lah. Itu dia pelbagai sebenarnya kan permasalahan yang mungkin ada kaitan juga dengan kita dan mungkin juga kita rasa macam itu biasa, tapi bagi mereka itu adalah satu ujian yang berat. Dan kita nak santuni juga mereka yang di Facebook daripada Halijah Hanif. Halijah berkata, jangan berkelahi untuk relaikan takdir yang tersurat, hadapi dengan hati terbuka dan lapang dada, banyak doa pada Allah, ketenangan akan dikecapi. Ini saya nak baca dari Siti Suhaibah Abdul Hamid. Dia kata, mudah diungkapkan tapi nak berdamai dengan takdir memang susah. Kata-kata yang buat saya betul-betul redha dengan kehilangan ibu saya dalam keadaan mengejut adalah Allah menguji mengikut kemampuan dan kekuatan kita. Alhamdulillah dengan kata-kata
itu buat saya redha sepenuh hati dan saya rasa lebih tenang. Itulah Allah takkan uji hamba-Nya tanpa mengetahui kemampuan seseorang hamba-Nya itu. Betul, dan pastinya yang mana mungkin memahami konsep melepaskan ataupun kita meredakan apa yang berlaku ataupun ujian yang kita terima tu mungkin senang. Tetapi bagi mereka yang bukan mereka tidak reda tapi mereka agak khawatir ataupun risau macam mana dia ada macam mana tadi kita kenapa tapi dia macam mana maksudnya dekat sini dia mengambil tugasan yang tak sepatutnya dia fikir. Mungkin Kak Liza nak katakan sesuatu berkenaan dengan pengalaman. Mungkin kalau dulu rasa berat sangat untuk kita terima tapi sekarang ni kita lebih berlapang dada. Macam kakak cakap tadi lah, semua pengalaman hidup. Kalau kita serahkan segala-galanya pada dia, insya-Allah walaupun benda tu agak berat tapi lama-lama macam saya cakaplah kita sentiasa bersangka baik dengan Allah, insya-Allah. Lepas tu kita rasa macam kita selalu lupa yang kita dah dapat, yang tak dapat kita nampak. Yang Allah dah bagi berpuluh-puluh tahun tu kita tak ingat. Jadi Allah punya, suka hati dia lah dia nak bagi ke, dia nak tarik ke. So kita anggap kita ni bukan dia punya, harta pun bukan kita punya, kerja pun bukan kita punya, apa pun bukan kita punya, kita akan selamat. Allah akan bagi bila-bila dia nak bagi. Macam Ustaz cakap lah, kalau kita bersyukur, yakinlah akan datang benda-benda tidak disangka-sangka. Betul. Tapi seorang Liza Abdullah yang hari ini setelah saya kira di usia yang sebegini juga pasti dah pun melalui pelbagai period getir suka duka dalam kehidupan, pernah berada di atas, pernah berada di bawah dan sebagainya. Dan saya kira dugaan hidup kita ni berbeza-beza. Kadang-kadang jalan cerita tu sama tapi tetap ada plot twist yang berbeza. Bagaimana anda melihat susur galur kehidupan ini sebenarnya banyak memberi kesan kepada kita. Bukan kita hari ini, apatah lagi Liza Abdullah sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek. Bukan saja fikirkan diri sendiri, kena fikir anak juga. Walaupun anak dah besar, kadang-kadang tak minta difikir, betul? Allahu Akbar. Inilah nak share juga. Mungkin nak share. Saya tak tahulah, kita dulu masa ada mak bapak kita, saya rasa kehidupan saya dan kakak dengan mak bapak dengan kehidupan kakak dengan anak-anak beza sangat-sangat. Minta maaf ya anak-anak ibu. Kita sampai ke hari ini masih fikir lagi anak kita, walaupun kita tahu tak apalah kita tahu dia ada keluarga, ada tanggungjawab, tapi kita tak tahulah masih memikir lagi. Sebab itulah sampai ke hari ini Allah tak bagi, minta doa supaya Allah bagi kita kesihatan, supaya Allah bagi kita rezeki, syukur rezeki Allah akan bagi, supaya kita boleh pantau anak-anak. Macam ni masih fikir lagi anak aku ni, alamak cukup ke barang dapur dia, sibuk kan tanya. Kata dulu kalau fikir dulu, I dulu kan tak ada pula bapak kita sibuk kan, tapi masih fikir. Tak tahulah kenapa, kerana itu ataupun Allah bagi kakak ujian tu. Sekelebihan tu sebab kakak daripada muda, lepas sekolah dah kerja. Daripada kerja sampai dah ketua, Ustaz masih bekerja. Kerja tu berapa untuk insya-Allah lah ekonomi anak-anak tu kakak fikirkan. And macam kita cakap lah, kalau kita cakap bukan kita nak bagi kita riak, tapi memang Allah bagi kita kelebihan kat situ, kita memang tak boleh tengok kesusahan anak-anak, kesusahan orang lain, apatah lagi anak-anak kita. Kita nak sambung daripada apa yang Liza cakapkan ni tadi, Ustaz. Kadang-kadang dugaan itu berbeza-beza. Kesusahan dugaan, kesenangan juga dugaan, rezeki. Kadang-kadang kongsi rezeki dengan orang ni kita takut pula, orang kata kita riak ke? Ataupun kita menunjuk ke? Bagaimana kita nak berdamai dengan takdir ni? So, kita fikir apa orang kata. Jangan fikir apa orang kata. Apa yang Ustaz nak kupas, saya ada pilihan ke? Tadi kan? Saya ada pilihan ke? Jananik cakap. So ringkas dia, hidup ni ada pilihan. Sama ada nak bahagia atau menderita. Nak berjaya atau nak gagal. Pilihan di tangan kita. Allah yang menentukan. So dia ajar bagaimana nak berdamai dengan takdir dalam Al-Quran. Bila ditimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Dari Allah ianya datang, kepada Allah dia akan kembali. So semuanya milik Allah. So bila kita sedar segalanya milik Allah, isteri, suami, anak-anak. Ustaz diuji dengan 2 orang anak meninggal dunia. Bila orang datang ucap takziah Ustaz, saya kata tak apa. Alhamdulillah. Jangan ucap takziah anak Ustaz masuk syurga. Sebab dia meninggal waktu muda lagi. Setahun 4 bulan dan seorang lagi 7 bulan. So, kalau anak masuk universiti, kita happy, kita buat kenduri. Anak masuk syurga. Allah sebaik-baik pemelihara. So, kenapa kita kena kecewa? So, syukur Alhamdulillah. So, menerima takdir, berdamai dengan takdir kematian. Macam tu juga. Kalau kita dapat lihat juga satu perkara, kalau kita dah dapat perkataan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, everything ni, kita sedekah, itu hak Allah.
tapi akan menjadi hak aku bila aku bersedekah. So bagaimana kebolehan ni? Step by step. Nak menerima takdir, berdamai dengan takdir, step by step. Step pertama, Ustaz beritahu, terima dulu. Terimalah. Ustaz, saya terima dah. Tapi what's next? Saya terima, saya gemuk. Okey, Ustaz. So terima. Okey, terima. No, don't stop there. So, bila kita terima, aku ni gemuk. I need your help, Allah. Show me the right way how to solve my problem. Macam mana nak selesaikan masalah gemuk. So Allah akan tunjukkan jalan yang lurus supaya kita tahu apa patut kita buat. Puasa Isnin Khamis, do some exercise, kurangkan makan karbo, banyakkan makan protein, makan serat. So macam tu step dia. Kalau ya Allah, aku ni dah bercerai ya Allah. Apa yang aku nak buat ya Allah? Aku nak pasrah je lah, aku terima je lah. Terima, duduk je kat rumah menangis tu je. Don't do that. So what step dia? After ni, ask help from Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Minta pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Kau tahu. So, dan kau sebaik-baik penolong. Allah akan tolong. Kan? Macam kita sedekah. Kita kata, ya Allah, aku dah sedekah-sedekah ni. Apa yang ni? Kan? Orang puji aku dah ada perasaan riak. Kadang-kadang. Buat je lagi. Biar je. Riak tu lama-lama Allah bisa tegal biasa. Orang puji kita baik. Alhamdulillah. Kan? Ataupun satu perkataan yang saya ajar tadi. Haza rahmatun min Rabbi. Itu perkataan dalam Quran. Ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Okey nah? So Saya tak tahu lah sensitif bab jodoh ni. Okeylah contoh Ustaz, kita minta tak dapat. Mungkin kat syurga kan Ustaz kan? Ustaz carikan nanti. Nak cakap macam itulah. Kadang-kadang kita rasa macam minta lah pada Allah akan bagi. Tapi kena tak dapat. Saya fikir macam itulah. Allah tidak akan mengampun permintaan hamba dia kan. Tapi contoh kita tak dapat. Kat syurga lah Ustaz kan? Dia ada Ustaz celah sikit. Boleh Ustaz. Ada orang dia ada dua benda. Tak semestinya yang kita kahwin itu jodoh yang Allah tetapkan. Kadang-kadang yang kita kahwin itu bukan jodoh yang Allah tetapkan. Kita yang pilih. Allah pilihan Allah, pilihan manusia. Kita pilih. Tapi kahwin, lepas tu bila bercerai dah tak ada jodoh. Ini takdir Allah. Bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Itu nak bincang terlalu panjang. Tapi ringkasnya macam mana kita nak berhadapan, dah terima, berdamai dengan takdir, apa next? First, minta tolong Allah. Show me the right way. Tunjuk aku jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalah ini. Second apa dia? Second apa dia? Usaha. Usaha ni perlukan ilmu. Penerbit, sorry nak curi waktu sikit. Waktu kita dah habis Ustaz. Dah habis ke? Dah habis. Tapi kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita ni yang kita merungut. Kita merungut kerana kita rasa macam penat dengan kehidupan ni. Sama ada penat dengan situasi, penat dengan individu, penat dengan keadaan ataupun penat dengan dugaan. Bagaimana nak belajar ni? Okey. Kalau merungut, adakah dengan merungut itu menyelesaikan masalah ataupun membesarkan masalah? Kalau merungut itu boleh menyelesaikan masalah, silakan. Tapi kalau merungut itu kebanyakannya menimbulkan masalah yang lain. Dahlah bercerai, dahlah bergaduh, dahlah ni. Akhirnya jadi putus. Porak-peranda kehidupan. Ada dengan aku miskin, harga barang naik, harga barang naik. Apa? Adakah harga barang turun keesokan hari selepas kita merungut? So, cara dia minta pada Allah, show me the right way. So, tolonglah pujuk hati kita berdamai dengan takdir dan minta pertolongan Allah untuk lalui takdir yang baru. InsyaAllah. Seronoknya. Dan sedikit daripada Kak Liza mungkin kekuatan kepada penonton kita untuk terus berdamai dengan takdir. Kita kena tengok kadar dharma dan kita kena tahu yang di dalam mahfuz dah tertulis kehidupan fasa hidup kita. Memang betul kan Ustaz, dengan berdoa boleh mengubah takdir, tapi takdir macam mana? Kalau takdir nak jadi perempuan ke lelaki memang tak mungkin. Tapi takdir mengubah kehidupan kita untuk jadi lebih baik, untuk kita lebih dekat dengan Allah. Kita berbaliklah kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan yakin segala-galanya hanya Allah saja. Manusia tak boleh tolong kita, hanya Allah saja boleh tolong kita. Penerbit saya akan marah ni Ustaz, tapi ini daripada kedai kek Kesang. Dia kata tolong beri saya doa yang boleh saya amalkan untuk redha dan berdamai dengan takdir. Saya selalu menyerahkan diri sendiri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Saya kira bukan untuk kedai kek Kesang ni, tapi untuk semua penonton dan juga kita di studio ini. Ayat dia adalah alhamdulillah. Itu je. Alhamdulillah. Kena ingat worst situation, seteruk mana pun keadaan, we still have a life to live. Seburuk mana pun keadaan, masalah kewangan, duit tak ada, orang sihir kita apa semua, jangan takut. Kita ada hidup untuk diteruskan. Hidup, jadilah hamba Allah yang sehat, mind, body and soul,
dan juga jadi hamba Allah yang taat, Allah akan bagi pertolongan yang tak disangka-sangka. Relax, Allah akan ada. Allah sebut alhamdulillah, Allah happy, Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dan mendengar apa yang dikongsikan Ustaz, sebenarnya kita nak sebab, kita rasa kekuatan tu hadir. Dan terima kasih juga kepada Kak Liza, Ustaz sekali lagi atas perkongsian hari ini. Dan pastinya untuk anda penonton di rumah mendapat sedikit manfaat dan kekuatan. Dan begitu juga dengan kita berdua, kita letakkan diri kita di bawah untuk kita lebih bersyukur, lebih tahu di mana kita dan terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita nak berehat seketika, banyak lagi perkongsian selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami harapkan anda penonton-penonton Wanita Hari Ini dah pun dengarkan pelbagai perkongsian bermanfaat daripada panelis kita di studio tadi. Tapi ini juga kami nak kongsikan kepada anda, khususnya orang-orang selatan yang tak sabar nak datang dan berkunjung ke Karnival Johor Heboh yang berlangsung selama 3 hari ini. Ya, dan kita nak beritahu yang mana anda boleh dapatkan pelbagai produk keluaran FGV dengan harga promosi dan juga anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Jadi jom kita sama-sama untuk meriahkan Karnival Johor Heboh yang akan berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober di Padang A dan juga B Angsana Johor Bahru Mall dari 9 pagi hinggalah 10 malam. Kita cakap je mungkin anda tak puas hati. Jadi apa kata sama-sama kita saksikan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang FGV di Karnival Johor Heboh ini. Apa kata kita saksikan video ini. Jom. Apa khabar bangsa Johor sekalian? Untuk makluman semua, FGV akan berada di Karnival Johor Heboh pada 27, 28 dan 29 Oktober bertempat di Plaza Angsana Johor Bahru. Tidak terhenti setakat produk masakan seperti minyak masak, margarin, gula, krema dan sos masakan, FGV turut menawarkan produk seperti beras, ayam kampung, buah-buahan segar serta produk tenusu bagi menyokong kestabilan bekalan makanan negara. Kami komited bagi memenuhi permintaan yang meningkat dengan mempelbagaikan rangkaian produk menerusi jenama barangan pengguna seperti saji, Adela, Seri Pelangi, Gula Prai, Ladang 57 dan Bright Cow. Dengan hanya serendah RM20, anda boleh mendapatkan pakej saji luar biasa yang mengandungi sebotol minyak masak saji 1 kg serta 5 barangan saji lain seperti krema, santan dan sos-sos masakan. Selain itu, anda juga boleh mendapatkan pakej saji terbaik pada harga RM30 untuk sebotol minyak masak saji 1 kg serta barangan saji yang lain. Sememangnya istimewa jualan harga kos khusus buat anda yang mengunjungi booth kami nanti. Kali ini, anda mempunyai pilihan untuk mencuba beras saji aroma, beras wangi keluaran tempatan yang dijual pada harga lebih rendah dari harga pasaran. Kami turut membawakan beras Horeca Ladang 57 untuk memberi lebih banyak pilihan buat semua pengguna. Banyak lagi pelbagai tawaran-tawaran istimewa dari jenama Ladang 57 seperti nanas MD2 yang manis dan ranum, pisang Cavendish, jagung manis serta jus buah-buahan pun ada. Kami bawakan produk tenusu terbaru kami, susu UHT Bright Cow yang akan dijual pada harga pengenalan RM7.99 bagi setiap pack 6 unit. FGV turut membawakan keluaran terbaru daripada jenama gula prai kami iaitu Gula Prai Super. Selain produk makanan, tidak kami lupakan anda yang suka berkebun dapatkan baja buah, baja bunga, baja subur, semuanya pada harga yang istimewa. Bagi mereka yang gemar bercuti, tempah penginapan anda di Hotel Sri Costa Melaka yang serba baru dan terletak di tengah-tengah Bandaraya Melaka dengan harga serendah RM89 khas daripada Felda Travel. Felda Travel juga membawa kepada anda perkhidmatan sebanyak RM1,000 bagi pakej umrah Mega Sale untuk bulan November dan Disember tahun ini. Tawaran istimewa, aktiviti menarik serta peluang untuk memenangi cabutan bertuah dan bawa pulang smartphone terkini bersama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kami, layari laman media sosial FGV Holdings di Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn dan juga YouTube. Ataupun layari laman sesawang kami di www.fgvholdings.com.
Okey. Macam-macam ada. Tak best. Jadi itulah orang kata kalau pergi ke Carnival Jom Heboh ni merupakan pusat senti untuk seisi keluarga. Ada pelbagai yang boleh anda dapat di sana dan pastinya jika anda berkunjung ke Carnival Jom Heboh ni promosi-promosi istimewa memang diberikan khas untuk anda yang berkunjung di sana. Tengok tadi tu macam-macam ada. Betul-betul. Dan selain daripada tu, selain daripada produk-produk yang dikeluarkan oleh FGV, ada juga cabutan bertuah. Jadi kalau siapa yang pergi pastinya takkan pulang dengan tangan kosong lah orang kata. Bukan tu je. Dan kalau kita bercakap tentang Carnival Jom Heboh yang dah pun 20 tahun ini kembali sekali lagi ke Johor Bahru. Jadi untuk warga selatan jangan lupa untuk hadirkan diri anda pada 27 hingga 29 Oktober ini di Padang A dan B Angsana Johor Bahru Mall mulai jam 9 pagi. Okey, selain daripada penampilan ada artis-artis kegemaran anda, sebenarnya ada banyak lagi booth-booth menarik yang wajib anda singgah. Antaranya Fiza ada booth Sensodyne jenama ubat gigi popular untuk gigi sensitif, dan anda juga boleh uji sensitiviti gigi anda secara percuma dan semestinya banyak promosi dan juga tawaran hebat menanti anda di sana. Okey, baiklah. Kita nak berehat dahulu seketika. Sambil-sambil anda nak siapkan beg sekolah anak, tadi nak angkat ikan goreng, ikan kembung kat dapur tu yang tadi tinggalkan tak ada double HI tu, boleh terbalikkan dan sebagainya. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di double HI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan ini juga nak kami kongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita Hari Ini dalam sama-sama kita mengikuti perkembangan semasa tentang apa yang terjadi di Palestin ketika ini. Marilah sama-sama untuk kita bukan saja berdoa dan mungkin kalau kita ada kemampuan yang lebih untuk sama-sama kita menghulurkan bantuan. Ya, dan Media Prima telah pun mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima dan sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat krisis ini. Jadi anda boleh hulurkan bantuan anda ke melalui tabung kemanusiaan Palestin Media Prima menerusi akaun bank muamalat 14010008844715 atau anda boleh pergi ke Maybank 564276510331. Seperti yang tertera di kaca TV ini, mungkin anda boleh snap untuk sama-sama kita kongsikan sedikit sumbangan kita kepada mangsa krisis kemanusiaan di Palestin ini. Semoga dengan sedikit sumbangan kita ini dapat memberi sinar bahagia dan juga harapan kepada mereka ini, insya-Allah. Dan juga boleh menampung segala keperluan yang mungkin menjadi ujian juga bagi mereka di sana. Dan selesai, kita nak baca sedikit komen-komen anda. Panjang-panjang sebenarnya komen-komen. Terima kasih kami ucapkan. Ini daripada, kita nak ambil yang mana satu ni? Okey, kita dari Alia dulu. Dari Alia dululah. Okey, daripada Alia. Assalamualaikum wanita hari ini. Berdamailah dengan takdir. Kadang-kadang manusia ni kalau susah dalam hidup ataupun jodoh tak panjang, mesti salahkan takdir. Tak pernah nak muhasabah diri ataupun cari kesilapan diri sendiri. Ini memang kita akuilah. Kadang-kadang kenapa kita macam tadilah, kenapa kita pasti ada sinar di penghujungnya. Hikmah di sebalik setiap ujian. Dan ini daripada Ainul Amira pula. Katanya sebelum kahwin nak dapat apa semua family bagi, minta je dapat. Tapi after kahwin, I follow my husband, stay dengan dia di kampung. Alhamdulillah, dia ajar saya hidup bersederhana dan kalau kena usaha sendiri. Awal-awal susah tapi sabar dan redha dengan ketentuan yang terbaik. Alhamdulillah, happy family dan juga sentiasa bersyukur. Inilah contoh terbaik juga bagaimana kita berdamai dengan kehidupan dan juga takdir kita. Okey, dan ini satu lagi daripada Raudah Hanim. Berdamai dengan takdir, buat keputusan berhenti kerja, balik kampung untuk jaga arwah mak dan diduga dengan keuangan. Jadi berserah sepenuh hati pada Allah. Alhamdulillah, tenang walaupun serdahana. Wow, ini saya suka sebenarnya. Ini yang menarik perhatian saya. Ini daripada Ida Oida. Katanya, di usia 19 tahun, saya disahkan OKU pada tahun 2004. Saya selalu salahkan takdir. Saya memang tak dapat terima kenyataan. Selepas saya bercampur dengan OKU lain, barulah saya bersyukur dan redha. Rupanya ada orang yang lebih susah takdirnya dari saya. Sebab itu, saya jalani hidup dengan berdamai dengan takdir. Dan pastinya saya faham konsep ini. Kalau bercakap mengenai berdamai dengan takdir ini, saya mula faham sewaktu saya melalui
komplikasi melahirkan anak. Saya kena duduk di hospital selama 3 bulan. Masa tu saya rasa macam orang lain duduk di rumah boleh bersama dengan keluarga tapi saya tak boleh keluar dan sebagainya. Masa tu saya fikir saya masih ada anak dalam perut. Ada yang saya duduk di hospital-hospital lain, banyak sebenarnya masalah-masalah yang mereka sebenarnya lebih teruk ataupun lebih susah. Pengalaman Fatin ini mungkin kita boleh kongsikan komen daripada Sehati Sejiwa ni. Katanya, saya berdamai dengan takdir bila 13 September 2023 saya disahkan kanser payudara stage 3. Perasaan bercampur bau pada mulanya, tapi bila tengok pesakit lain yang lebih muda dan banyak tanggungan, saya jadi lebih bersyukur. Perlahan-lahan saya berdamai dengan takdir. Pada usia 60 tahun, anak-anak dah besar, dugaan saya tak seberat mereka yang sakit dan anak-anak masih kecil. Alhamdulillah, saya dah mula jalani rawatan untuk kanser saya. Kita doakan semoga puan insya-Allah diberikan kesembuhan dan juga kekuatan insya-Allah. Insya-Allah. Dan pastinya kalau kita mencari manis di sebalik kesulitan itu, kita akan berdamai dengan takdir. Terima kasih atas komen-komen anda, perhatian anda juga. Insya-Allah kita lebih baik untuk hari esok dan jangan lupa untuk berkunjung ke Carnival Jom Heboh esok sampai 29 hari bulan. InsyaAllah kami berdua ada di sana. Okey, dan ramai lagi rakan-rakan personaliti yang lain. Tapi sebelum tu, anda kena pastikan temu janji anda di WHI. Sebab esok ni, dalam hikayat perkahwinan, kita nak kongsikan bagaimana sebenarnya hubungan akrab, hubungan erat kita sesama pasangan dan juga berkongsi rezeki sesama pasangan ini dapat menambahkan lagi rezeki. Topiknya, pasangan penarik rezeki. Kata orang, kalau suami banyak berbelanja untuk isteri, insyaAllah lebih murah rezeki. Bagaimana pula sebaliknya, insyaAllah kalau isteri pun rajin masak, bantu suami dan sebagainya, mungkin ada tips yang akan dikongsikan esok. InsyaAllah. Jadi terus bersama kami, terus jaga diri anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan